Hai, salam hormat dan salam sejahtera. Bersua kita kembali dalam siaran Suara Wanita musim kedua. Terima kasih kepada anda yang terus setia menjadikan saluran siaran Suara Wanita sebagai pilihan anda. Seperti biasa, siaran selama 30 minit ini kami bukan saja mengupaskan topik-topik dan isu-isu berkaitan wanita, namun kita turut berkongsikan dengan anda kisah inspirasi tentang kejayaan wanita di luar sana. Jika anda mempunyai sebarang pandangan, cadangan, malah kritikan, anda boleh terus ke wanita@tvstv.my dan anda juga boleh hashtag kami di Suara Wanita. Kisah inspirasi kita pada hari ini adalah sangat menarik. Ia berkaitan dengan wanita dalam dunia kejuruteraan. Bila kita sebutnya tentang bidang kejuruteraan ini, kita sedia maklum bahawa bidang kejuruteraan dimonopoli oleh kaum lelaki. Berdasarkan data yang diperolehi daripada Kementerian Pengajian Tinggi turut mengatakan bahawa wanita melebihi lelaki dalam 7 daripada 8 bidang utama seperti pendidikan, kebajikan, pengurusan, kesihatan, tetapi bukan dalam bidang kejuruteraan. Jadi kita nak tahu apa yang mendorong tetamu kita ni minat dalam bidang kejuruteraan selepas ini. Hari ini saya ditemani oleh seorang wanita jurutera yang berpengalaman selama 8 tahun. Kini bertugas di Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Wanita yang saya maksudkan ini adalah Puan Siti Adibah binti Zulkifli. Apa khabar Puan Siti? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi menemani saya hari ini ya. Ya, terima kasih juga kepada TVS di atas jemputan pada hari ini. Jadi kita nak tahu ya Puan Siti, kenapa Puan Siti berminat dalam bidang kejuruteraan ni? Apa yang mendorong Puan Siti dalam bidang kejuruteraan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ibu pertiwiku. Terima kasih ya TVS di atas jemputan pada hari ini dan insya-Allah saya akan berkongsi pada hari ini berkenaan dengan wanita sebagai jurutera. Baiklah, berbalik pada soalan yang Sharon kemukakan sebentar tadi, apakah yang mendorong saya untuk berkecimpung di dalam bidang kejuruteraan? Sebenarnya ini adalah terinspirasi daripada seorang insan yang bergelar ayah. Ayah saya seorang penolong jurutera dan cita-cita beliau adalah untuk menjadi jurutera. Tapi kita tahu ya, zaman dahulu ayah saya ni orang yang susah, jadi tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran. Jadi beliau pun menyatakan hasrat kepada saya bahawa ingin melihatnya anak sulungnya untuk menjadi seorang jurutera. Jadi dengan azam dan cita-cita ayah saya ini, jadi saya sematkan dalam diri saya untuk tidak berputus asa dan terus mengambil bahagian dalam bidang kejuruteraan ini selama 4 tahun di universiti. Saya sebelum ini belajar di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Dan segala penat lelah dan juga obstacles yang saya telah lalui, alhamdulillah terbayar pada hari ini apabila saya sendiri sudah menjadi jurutera. Itu sebenarnya inspirasi kenapa saya boleh berkecimpung dalam bidang kejuruteraan. Selain saya sendiri pun sebenarnya minat kepada kerja-kerja di luar sebenarnya. Jadi terinspirasi daripada seorang ayah lah. Ya, adakah ayah Puan Siti memang macam menggalakkan anak-anaknya untuk terlibat dalam bidang kejuruteraan, ataupun ni ada macam insan terpilih je, dipilih mungkin anak kedua je, mungkin anak ketiga je, anak yang lain tu mungkin dalam bidang yang lain? Okey, sebenarnya ayah saya ni dulu cenderung kepada matematik. Jadi anak-anak semua kena pandai matematik. Jadi apabila ayah melihat bahawa anak sulungnya boleh ke arah matematik, anak yang kedua pun boleh ke arah matematik, jadi saya dan adik saya yang kedua, dua-dua kami adalah jurutera. Jadi sebenarnya di situ adalah tidak lain tidak bukan memang sokongan lah daripada seorang yang bergelar ayah. Betul. Seorang ayah itu. Betul, tepat sekali. Okey, sebenarnya banyak lagi kita nak kupaskan tentang wanita dalam dunia kejuruteraan. Namun kita akan tahu selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Terima
Terima kasih kerana masih setia bersama saya dan Puan Siti dalam siaran Suara Wanita musim kedua. Jika anda baru bersama kami, perkongsian kita ni sangat menarik berkaitan wanita dalam dunia kejuruteraan. Jadi sebelum berehat tadi, kita dah tahu apa yang mendorong Puan Siti untuk mencuburi diri dalam bidang kejuruteraan. Jadi Puan Siti, kita sedia maklum bahawa kalau kita sebut je bidang kejuruteraan ni, kita tahu bidang ni dikuasai oleh kaum lelaki. Jadi pasti di luar sana ramai yang tertanya-tanya, terutama sekali persepsi masyarakat, adakah wanita mampu melakukan kerja-kerja praktikal setanding dengan kaum lelaki? Okay, baiklah, terima kasih Sharon di atas soalan itu tadi. Okey, pada pendapat saya kita sedia maklum bahawa golongan wanita ini merupakan golongan yang sangat kuat hati. Mereka ini adalah golongan yang tidak pernah berputus asa. Jadi untuk kami atau untuk wanita ini setanding dengan lelaki tidak ada masalah. Kita tahu bahawa dunia kejuruteraan ini dikuasai oleh kaum lelaki dan ini sebenarnya adalah cabaran untuk kami yang bergelar wanita. Jadi oleh itu apabila kita bercakap berkenaan dengan bidang kejuruteraan ini, ia terkait rapat dengan 3D. 3D yang saya maksudkan ini adalah yang pertama dirty, yang kedua difficult, yang ketiga adalah dangerous. Jadi ini sebenarnya sedikit sebanyak menjadi cabaran untuk wanita di luar sana dalam bidang kejuruteraan. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini, kita boleh lihat bahawa semakin ramai kaum wanita yang berkecimpung di dalam bidang kejuruteraan kerana bagi mereka ini adalah cabaran yang mereka mesti sahut dalam hidup mereka. Dan sebenarnya ini lebih kepada persepsi masyarakat dan juga keyakinan wanita itu sendiri dalam bidang kejuruteraan. Dan saya tidak nafikan sebenarnya kita sendiri sebagai individu tidak boleh menilai individu lainnya secara mata kasar kerana setiap individu itu mempunyai potensi yang berbeza. Betul, dan setiap manusia ni ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Betul, tepat sekali. Jadi macam Puan Siti sendiri berpengalaman selama 8 tahun sebagai seorang jurutera, pernah tak mengalami situasi di mana mungkin klien ataupun masyarakat sekeliling yang macam memandang rendah ke atas kemampuan Puan Siti sebagai seorang jurutera? Baiklah, setakat ini alhamdulillah penerimaan masyarakat terhadap wanita ataupun terhadap saya sendiri apabila saya menceburkan diri dalam bidang kejuruteraan, mereka melihat bahawa saya sendiri ini berkebolehan untuk menguruskan atau untuk merancang sesuatu projek. Jadi di sini sebenarnya tahap keyakinan yang amat penting sekiranya kita nak berkecimpung dalam bidang kejuruteraan. Sekiranya kita ini dilihat sangat cenderung kepada ilmu semata-mata, tetapi kita tidak yakin dengan ilmu itu, jadi itulah akan menjadikan obstacle terhadap bidang yang kita ceburi. Itu pendapat saya. Okey, jadi Puan Siti, jadi minat itu datang daripada sekejap kecil lagi kan telah dididik untuk minat dalam bidang kejuruteraan. Jadi semasa tamatnya SPM, Puan Siti meneruskan pengajian dalam bidang kejuruteraan di IPT. Adakah Puan Siti sedar bahawa jurusan yang diambil itu memang dikuasai oleh lelaki dan apabila keluar nanti selepas tamatnya pengajian turut kena bersaing dengan kaum lelaki? Okey, baiklah Sharon dan pendengar sekalian. Semasa saya tamat SPM dulu, selepas saya tamat, saya telah memasuki matrikulasi Kolej Matrikulasi di Labuan pada masa itu, pengajian selama 1 tahun dan selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana di Universiti Malaysia Sarawak dalam bidang kejuruteraan, kejuruteraan sivil, dan apabila saya memasuki alam universiti, tidak dinafikan dalam kelas kami ini kalau tengok wanita ataupun perempuan yang boleh dikira pakai jari sahaja. Jadi di situ saya bermula untuk mempersiap sediakan diri saya dari segi mental dan fizikal bahawa bidang yang saya ceburi ini adalah bidang yang dikuasai lelaki. Jadi kesemua pengalaman semasa 4 tahun pengajian di Unimas itu adalah yang saya bawa apabila saya keluar menjadi graduan, dan alhamdulillah nak dikatakan bahawa rezeki masa tu selepas saja saya tamat pengajian tahun akhir, selepas saja tamat peperiksaan akhir to be exact, saya terus kita apply kerja lah macam biasa. Kita terus apply kerja, kita tak tunggu untuk graduate semua. Jadi alhamdulillah selepas 2 minggu saya dipanggil untuk temu duga pekerjaan yang pertama
Pada masa itu saya dipanggil temuduga dan tidak dinafikan ya, sebenarnya kandidat untuk lelaki memang ramai Berbanding dan wanita lah. Maknanya panggilan untuk temuduga tu cenderung memilih jurusan lelaki lah. Betul Okey. sebenarnya. Okey. Tetapi apabila saya berada di sana, semasa kita nak interview, kita tahu bahawa kita ada nilai kita sendiri yang membolehkan kita untuk di hire oleh kita punya majikan pada masa itu. Jadi berbekalkan ilmu yang kita ada, berbekalkan pengalaman bekerja sebelum ini. Maksud saya pengalaman bekerja itu bukan sebagai jurutera ya. Saya sebelum menjadi jurutera, saya juga bekerja sebagai guru tuition seumpamanya lah. Jadi pengalaman-pengalaman itu sebenarnya menarik minat majikan untuk menerima kita bekerja dengan mereka. Walaupun kita ini wanita, tetapi pada masa itu kita boleh meyakinkan majikan bahawa kita pun boleh bekerja seperti lelaki. Betul, saya setuju tu sebab berdasarkan pengalaman kita, kemahiran kita, ilmu yang kita ada ni tak mustahil kita boleh setanding dengan lelaki kan dalam bidang jurutera ni. Sebenarnya kita masih belum kupas lagi, masih banyak lagi yang Puan Siti nak kongsikan dengan kita. Terutama sekali adalah cabaran dalam dunia kejuruteraan. Namun kita akan kongsikan bersama anda selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, anda bersama saya lagi, Sharon Kezia dan Puan Siti dalam siaran Suara Wanita musim kedua. Jadi tadi sebelum kita berehat, Puan Siti ada kongsikan dengan kita tentang cabaran dia untuk melalui interview dan semasa dia dalam meneruskan pengajian yang semestinya dalam bidang kejuruteraan yang sememangnya dikuasai oleh kaum lelaki. Jadi berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Puan Siti tadi, kita dapat rumuskan bahawa bila seorang yang kuat, seorang yang tabah dan tidak berputus asa. Namun Puan Siti, kita nak tanya ni, belum banyak lagi yang dapat kita kupaskan di Puan Siti. Okey, berdasarkan pengalaman Puan Siti sendiri dalam bidang kejuruteraan ini, bidang kejuruteraan apa yang sesuai untuk wanita? Kerana kalau kita lihat peratusan graduan wanita yang mendaftar di Institut Pengajian Tinggi setiap tahun, bidang kejuruteraan mekanikal adalah bidang yang paling kurang popular dalam kalangan wanita berbanding dengan kejuruteraan awam, kejuruteraan pembuatan, elektrik, IT atau sebagainya. Okey, baiklah. Sebenarnya sesuai atau tidak itu sebenarnya bergantung pada individu ya. Kalau kita lihat sekarang kejuruteraan sivil, kimia, pembuatan, IT, electrical, kebanyakan wanita memilih bidang-bidang ini berbanding dengan bidang mekanikal, mungkin kerana bidang-bidang yang saya sebutkan sebentar tadi kurang menuntut komitmen fizikal dan persekitaran untuk bekerja dia pun lebih kondusif. Itu pendapat saya. Maknanya kalau bidang kejuruteraan mekanikal tu dia lebih kepada pekerjaan di luar ke? Dia lebih kepada hands on apa yang saya tahu lah. Memerlukan kekuatan fizikal lah dan itu sebenarnya berbalik kepada individu. Yang mungkin wanita ada juga jenis-jenis wanita ni yang sukakan yang tough, yang sukakan kerja-kerja di luar dan mereka ingin memilih mekanikal. Itu sebenarnya. Tapi apa yang saya cuba nak katakan apabila kita memilih kerjaya ni sebenarnya, apa yang penting adalah kesesuaian kita dengan environment pekerjaan yang kita nak tu. Contoh sama ada kita ni sukakan yang lebih bentuk fizikal, lebih bentuk maskulin ataupun kita ni lebih kepada pengurusan, perancangan, paperwork dan sebagainya. Jadi contoh saya sendirilah, sebelum ini bila saya nak graduate, jadi saya dah buat mindset bahawa sama ada saya lebih kepada nak berada di tapak pembinaan sendiri ataupun saya lebih suka membuat pengurusan, reka bentuk misalnya, ataupun membuat perancangan, paperwork dan seumpamanya. Jadi apabila saya melihat bahawa saya lebih cenderung ke arah membuat pengurusan, jadi saya memilih untuk bekerja di syarikat perunding ataupun konsultan. Jadi di situ sebenarnya lebih kepada saya bekerja di dalam pejabat dan at the same time saya pun bekerja di luar pejabat, iaitu di tapak pembinaan. Tetapi tidak memerlukan saya berada di tapak pembinaan selama 24 jam. Jadi itu kita kena tahu perbezaan bahawa bila kita berada di bidang kejuruteraan mungkin
mungkin ada yang beranggapan bahawa sebagai jurutera memang dari pagi sampai petang tu di luar kita saja, berada di tapak side. sahaja. Tapi sebenarnya kita memang dah ada timeline ataupun time frame untuk sesuatu bila kita berada di tapak pembinaan. Jadi pentingnya sekarang ini adalah perancangan ya. Jadi untuk itu kepada mungkin ada graduan-graduan di luar sana yang masih tak tahu ya nak pilih sama ada mungkin mereka terfikir kalau cakap pasal terutama sekali wanita kalau sebut di bidang kejuruteraan ni mungkin difikir kena berada di luar, asyik di tapak, cuaca yang panas, keadaan yang tidak selesa. Mungkin mereka tak tahu sebenarnya pecahan dan skop bidang kejuruteraan ni adalah luas. Sangat sebenarnya. luas ya. Jadi kita boleh pilih ya ikut kepada apakah preference kita. Itu yang sebabnya. Sebab itu research ataupun kita kena buat kajian ya terhadap apakah keperluan kita sekiranya kita nak terus berkecimpung dalam kerjaya tersebut. Jadi kita nak tahu ni, sensitif sikitlah soalan ni ya. Jadi bahagian pengurusan dengan bahagian di luar tu adakah dibayar dengan gaji yang sama atau berbeza? Itu sebenarnya terpulang kepada diri sendiri ya. Dia bayaran tu sebenarnya subjektif. Mungkin saya melihat bahawa menjadi jurutera di tapak pembinaan itu satu kepuasan buat diri saya. Contoh ya. Dan apa yang dibayar itu cukup memuaskan diri saya. Contoh satu lagi itu menjadi konsultan. Itu sekiranya saya selesa untuk bekerja di office, tidak berada 24 jam di tapak dan saya suka ataupun selesa dengan bayaran yang saya terima, itu kita terima dengan hati yang ikhlas. Kita tak nak nanti bila kita terima bayaran yang banyak tapi kita tak happy, itu yang akan membuatkan apa yang kita kerjakan itu tidak mencapai kualiti yang sepatutnya. Itu yang kita kena titik beratkan sebab sebagai jurutera ni tanggungjawab besar ya. Betul. Kita tak boleh semata-mata melihat wang ringgit ya. Jadi apa yang kita nak adalah kualiti dalam pekerjaan kita. Jadi memang ada perbezaan ke? Setakat ini memang ada perbezaan. Ya. Semestinya yang di luar tu dibayar lebih lah kan? Itu bergantung juga dengan skop dan mungkin tempat kerja itu sendiri itu lah. bergantung dengan cost project. Gitu. Macam tu rupanya satu fakta yang menarik ya di sini kita ketahui bersama. Jadi saya berminat dengan penerangan Puan Siti yang Puan Siti kongsikan awal tadi berkenaan dengan 3D. Saya berminat dengan bahagian yang dangerous itu. Apa yang Puan Siti maksudkan dengan dangerous? Okey, dangerous ni kita tahu bahawa di tapak pembinaan ni adalah tempat yang berbahaya. Di sanalah kita tengok ada banyak mesin-mesin yang besar. Betul. Di sana kita lihat banyak benda-benda yang membahayalah. Jadi apabila kita berada di sana, kita sepatutnya sentiasa berpakaian yang sesuai semasa berada di tapak. Itu sebenarnya salah satu perkara yang harus dititik beratkan apabila kita berada di tapak pembinaan. Ya. Jadi oleh kerana kita tahu bahawa keadaan yang kotor, yang berbahaya sebegitu, kita sebagai wanita ya, kita top to toe memang kena mengikut SOP ataupun syirik keselamatan yang telah ditetapkan. Betul tu kita kena memakaikan pakaian suit sesuai dengan keadaan di tapak yang mematuhi piawaian keselamatan. Betul. Kan? Sebenarnya banyak yang kita nak kupaskan, nak kongsikan dengan anda tentang wanita dalam dunia kejuruteraan ini. Namun Puan Siti, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kan rasa macam sekejap aja. Jadi mungkin sedikit kata-kata Puan Siti kepada wanita di luar sana yang berminat dalam bidang kejuruteraan namun ragu-ragu. Mungkin mereka rasa sebab ramai lelaki lah, rasa macam takut sikit lah. Okey, baiklah kepada adik-adik ya, saya boleh katakan adik-adik di luar sana yang masih keliru untuk sama ada untuk meneruskan ataupun tidak di dalam bahagian kejuruteraan. Seperti yang saya katakan pada awal tadi ya, untuk kita mengetahui apakah sebenarnya environment bekerja yang kita suka. Okey, kita sekiranya anda sudah memilih bidang kejuruteraan dan anda harus tahu bahawa skop-skop dalam bidang kejuruteraan ini sangat luas. Jadi tidak hanya tertumpu kepada tapak pembinaan semata-mata. Jika anda tidak berminat di bahagian tapak pembinaan ya, kita boleh kita boleh bertukar arah kepada konsultansi. Konsultan ni kita jadi juru perunding, kita jadi pereka. Itu yang saya maksudkan. Jadi untuk itu anda sekalian hendaklah membuat lebih banyak kajian tentang skop-skop kerja sebelum anda memilih untuk berkecimpung di dalam bidang ini.
Betul tu. Saya setujulah dengan perkongsian yang Puan Siti kongsikan bersama kita. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh hantar ke wanita@tvstv.my. Dan jangan lupa untuk hashtag kami di Suara Wanita. Sehingga kita bertemu lagi dalam siaran dan waktu yang sama. Jumpa lagi.